Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua peserta kelas ini. Selamat pagi Cikgu Usha. Untuk tajuk hari ini aplikasi Google dalam Google Classroom. Semua orang boleh dengar suara saya? Boleh Puan. Boleh. Ada yang baru masuk hari ni? Baru kali pertama masuk dalam kelas. Orang dah biasa masuk ada beberapa pertanyaan yang saya perlu jawab untuk dalam stream ya. Yang pertama, kelas pukul 3.30. Kelas pukul 3.30 kita dah tangguhkan sebab bulan Ramadan jadi urus dia dengan AJK dia berhentilah berhenti untuk bulan Ramadan ni pada pukul 3.30 dan malam. Jadi kita hanya ada satu kelas saja iaitu pukul 10.30 pagi Ada yang baru join hari ni tak apa hari ni sebab tajuk dia tidak berturutan lah cuma ada juga benda-benda yang cikgu kena tahu dulu sebelum cikgu nak guna Google Apps dalam PC untuk Google App sebenarnya Google Classroom juga adalah salah satu daripada Google Apps dalam Google Google sebenarnya yang paling besar dalam Google ialah Google for Education paling besar apps yang paling besar kita sebut Google for Education maksudnya apps aplikasi-aplikasi Google yang direka khas untuk pendidikan. Itu tajuk besar dia. Jadi salah satu daripada apps-nya ialah Google Classroom dan jadi apa sahaja apps lain, apps Google dan juga apps bukan daripada Google boleh diintegrate masuk ke dalam Google Classroom. Jadi saya akan terus present lah untuk secara live Saya yang ada banyak benda yang saya memang tak ada nota secara bertulis kerana untuk menghasilkan nota secara bertulis satu dia makan masa. Satu lagi nota bertulis ni kita tak boleh nak buat kerana Google dia selalu update Dia selalu update dia punya apps. Jadi hari ni saya buat nota, esok dia dah berubah. Kan? Google Classroom pun macam tu. Hari ni kita buat nota, esok dia dah berubah tempat lain pula. Jadi nota-nota yang secara bertulis ni dia macam kita tak boleh nak follow dia punya update Google ni yang terlalu cepat Jadi semua benda kita kena rajin explore sendiri Kalau hari ni kita buka hari ni dah lain, semalam lain maksudnya dia update update tu kita kena faham satu je konsep. Lepas tu yang mula-mula sekali cikgu kena faham konsep Google Classroom jadi lebih banyak-banyak pun tak guna. Kita present sekarang ni. Hari ni saya lebih bercerita tentang Google Apps yang ada dalam Google Classroom. Kita dah masuk ke kelas kita ni. Semua orang boleh nampak paparan saya? Kita ada dua kelas, satu lagi yang baru masuk lah. Ada dua kelas, satu kelas yang AGC Negeri 9, satu lagi kelas bengkel
digital learning yang macam itulah tapi dua-dua kelas ni kita bila kita buat meet kita akan gabung sekali lah, kita tak asingkan. Begitu juga dengan post-post yang ada, saya memang akan post bersama lah Okey, ini adalah GC kita. Apa yang kita nak kenal dalam GC ni dia memang integrate dengan beberapa Google Apps lain. Okey, yang pertama kita nak terangkan pasal Google Calendar Google Calendar ni adalah juga kita panggil dia apps yang dia perlukan sangat dalam Google Classroom ni. Jadi kita pergi ke bahagian kalendar ni. Kalendar dia ada dua lah tempat Pertama kat sini. Kalendar ini ia akan mengikut kalendar ID. Kalendar ID. Jadi kita klik kalendar dan dia masuk ke Google Calendar. Apa kaitan Google Calendar dengan Google Classroom ini? Kita boleh nampak. Kita nampak Google Calendar yang ada di tepi classes ni, dia akan membaca semua jadual classes yang kita ada. Macam contoh hari ni, pada hari ni, ini ada assignment, due date assignment 1 pada minggu 18. Ini kita tak tahu kelas mana. Tengok kelas mana, ini kelas sekolah ada satu sekolah sekolah di Selangor. Itu fungsi kalendar. Kita jalan sikit kat sini. Banyak tak? Nampak assignment. Dia warna ni adalah ikut warna tema kelas. Jadi sebagai cikgu yang mempunyai banyak kelas macam saya, saya boleh nampak kelas-kelas yang due date. Ikut tugasan due date. Nampak ada yang belum habis lagi. Inilah fungsi kalendar. Setiap kali cikgu bagi due date, setiap kali itulah dia simpan kita punya due date dalam kalendar kita. Kalau kita tak pernah pergi tengok, kita tak tahulah dalam Google Calendar kita tu penuh dengan due date. Tapi bila due date tu dah habis, dia tak ada lah. Di kosong-kosong ni dah tak ada lah. Dah habis. Itu Google Calendar di tepi ni dia membaca semua kelas. Bagi Google Calendar yang kita masuk kelas kita ni, ada satu lagi Google Calendar iaitu di dalam classwork. Ada lagi satu kat sini Google Calendar. Klik Google Calendar ni. Ini lagi nampak hari ni 28 tak ada tugasan apa-apa kecuali kelas hari ni je. Kelas hari ni pun tidak di-tag kepada saya lah sebab kelas hari ni di-create oleh tim ID tim Negeri Sembilan. Jadi dia tak tag saya, jadi saya tak ada dalam kalendar dah. Kalau tengok sini saya boleh baca semua kalendar saya, kalendar jabatan saya. Cuma kalau kita tak tick kat sini dia tak ada lah. Kalau nak tick semua ni ada lah. Tak larat lah nak baca nanti kan. Itu kalendar. Tujuan dia memberi kita jadual yang kita buat hari-hari lah. Takwim pun elok lah kalau cikgu nak guna takwim, guna Google Calendar. Cara nak buat dia senang aja Cara nak buat dia senang je. Kalendar ni nak mengurus dia senang. Macam tu juga saya mengurus setiap kali saya nak buat meet. Saya tak guna meet daripada kelas. Saya guna meet daripada luar, daripada Google Calendar. Kerana satu dia boleh join dari pelbagai ID. Contoh kalau kelas cikgu ada ramai murid daripada GMAT, daripada EDD, daripada MOE, dia bercampur dengan domain Dia bercampur domain, sebaiknya jangan guna meet daripada kelas. Kerana meet dari kelas tu hanya untuk yang sama domain dengan cikgu. Jadi kita boleh guna domain luar ataupun domain daripada kalendar supaya semua murid boleh join kelas kita lah. Pada awal-awal dulu kita excited nak guna
nak guna ni nak guna apa kita punya meet daripada kelas. Meet daripada kelas pun ada kan. Cikgu kalau cikgu ikut kelas saya daripada awal, kita boleh buat satu meet khas untuk kelas kita ni. Tapi bila kelas saya ni daripada ramai domain, dia tidak sesuai lah. Sebab domain saya yang kelas untuk GC Negeri Sembilan ni di create guna IDED date. Jadi bila saya guna IDED saja yang boleh join kelas meet saya. Itu jadi tak adil bagi peserta lain lah. Ya. Okay, tapi kalau cikgu di sekolah, cikgu guna ID MOE, murid cikgu semuanya daripada MOE, tidak bercampur. Cikgu boleh juga visiblekan meet kat sini. Ini meet visiblekan meet ni. Okay. Save. Dan kita boleh pakai yang ini, meet ni. Itulah tadi syaratnya yang saya beritahu, mesti ID yang sama dengan ID cikgu. Okay, kita selesaikan dulu dengan kalendar tadi. Okay, dalam kalendar ni, saya guna yang ni kalau kita nak guna jenis week, jenis month, ini day, kita pakai month. Biasanya saya pakai month lah. Okay, kita nampak month. Ini month, Bila month, kita nampak, wah mahal banyak ni kelas. Banyaknya tugasan kita dah bagi kat student. Kan? Student pula tu dari kelas-kelas yang berbeza. Okay. Dan dia bercampur dengan juga kerja saya di office. Jadi kita nampak, ini ada, sepatutnya ada bengkel kat sini. Di bengkel ni terpaksa dibatalkan sebab PKP lah. Jadi macam mana kita nak create, saya kalau boleh, kalau Google Classroom ni saya suka, jadi saya cakap dengan Google Meet kan. Macam mana kita nak create Google Meet melalui kalendar. Okay, jadi kita pilih hari ni. Tekan hari ni hari 28 ni. Okay, kelas kita bila kita create je kelas, dia auto ada kalendar dia sendiri. Ingat, bila kita create kelas, ada dua benda yang terbentuk daripada susulan kita membuat kelas tu. Yang pertama, dia akan create kalendar dia sendiri. Yang kedua, dia create folder dalam Google Drive. Dua benda tu dia akan buat. Okay, jadi bila kita create je, dia nampak dia terus buat. Ini semua kelas-kelas saya yang saya create ataupun kelas yang saya join sebagai co-teacher. Semua pun ada kat sini. Banyak kalendar. Okay, jadi kita nak create. Bila kita nak create satu-satu event, kita create event. Okay, kita klik more option untuk lebih jelas. Ini saya cerita pasal ni lah. Katakan kita nak buat class meet. Class meet. Class meet. Tajuk apalah. Tajuk apa nak buat. Buat subjek kita. Tak ada lain. Kata bahasa je lah. Kata bahasa. Kata sendi. Contoh class meet tata bahasa kata sendi. Okey, jadi kita tetapkan tarikh bila kita nak buat kat sini. Katakan kita nak buat esok. Pukul berapa kita nak buat? Tetapkan kita nak buat 10.30. 10.30 hingga 11.30 ataupun pukul berapa cikgu nak lah. Okey, tarikh pastikan tengok tarikh yang betul. Okey, ini tak perlu tak perlu usik. Kalau kita ikut by tarikh tak perlu usik yang ni. Ini untuk all day. Sepanjang hari. Jadi kalau cikgu buat takwim bolehlah pada hari tersebut cikgu kena pergi bengkel sekian-sekian sepanjang hari. Cikgu boleh klik kat sini. Yang ini please do not repeat ni tak payah ulang. Kalau ulang ni nanti setiap hari kita tak payah buat. Tak payah buat kalender lah. Dia daily setiap pukul 10.30 ada kelas meet tata bahasa. Ini. Kemudian ada event. Ini ada kalau kita nak add location. Sekarang ni kita tak ada location. Location kita kat rumah kan. Jadi bila kita nak ada kelas meet, kita kena klik kat sini. Klik sini. Kita klik sini. Kita terus create satu meet. Link meet. Link meet kat sini. Kemudian kita boleh letak notification apa kita nak buat.
Contoh kita boleh notification ni untuk time ya. Berapa minit dia akan remind kita. Jadi saya letak 10 minit dia akan remind. Nanti dekat phone kita, kalau kita masukkan ID dekat dalam phone, dia akan remind lah, jam akan berbunyi. Ada kelas lagi 10 minit. Okay. Ini khas untuk notification ni untuk satu untuk dalam phone lah. Okay. Sebab tu kalau saya galakkan cikgu masukkan ID yang cikgu guna, tak kira lah ID apa pun, ID EDDate ke, ID MOE ke, ID Gmail ke, yang mana cikgu pakai tu, letak dalam phone. Okay, jadi 10 minit kita tak payah buat loceng apa tu, buat kita tanda jam tu, alarm tu tak perlu sebab dia dah alarm kita lah 10 minit. Kalau kita nak lebih awal, kita boleh tukar berapa hari, berapa jam, berapa minggu. Berapa minggu jadi tak valid lah pula, dah lupa kan. Okay. Berjam tu okey lagi. Tapi selalunya setengah jam sebelum ataupun sehari sebelum ada ingatan esok kita ada kelas. Okey, jadi kat sini penting. Ini kalau ini saya guna saya punya nampak sekejap Jadi saya guna ID saya yang sekarang Cikgu Elia punya. Kalau saya nak buat ni, nak guna kelas, saya kata nak guna kelas. Saya ambil kelas ni. Saya create kalender ni menggunakan kalender GC Negeri Sembilan. Okay. Ini penting. Atas kalender apa cikgu buat kelas ni. Ini penting. Jadi kalau saya nak buat kelas ni atas kelas meet saya ni atas GC Negeri Sembilan, saya pilih kat sini. Banyaklah. Cikgu mungkin tak banyak macam saya. Tapi cikgu kalau ada kelas banyak, cikgu buat create kelas banyak kat sekolah, banyaklah juga. Tapi ini penting, cikgu kena pilih. Jangan cikgu buat je, lepas cikgu terlupa yang sini, lepas tu cikgu cari kalender cikgu kat mana tadi saya buat. Jadi kita kena ingat, kita sedar, dalam keadaan sedar bahawa kita buat kalender ini di mana, untuk kelas apa. Okay, ini warna bagi kita nak pilih kalender tu warna apa, supaya kita tahu warna tu untuk kelas ini. Okay, dan ini kita boleh lampirkan apa bahan. Ini lampirkan bahan sama ada daripada Google Drive ataupun daripada komputer kita lah, bahan yang kita nak bagi kepada murid. Bahan apa? Kalau bahan berkenaan dengan tata bahasa, kita nak letak nota tata bahasa kata sendiri. Kita boleh terus attach kat sini. Jadi murid pun nanti boleh tengoklah bahan tu. Okay, saya tak ada bahan pula. Tak bahan apa contoh saya letak. Ni ada dia attachkan kat sini. Okay, daripada komputer kita pun boleh. Ini saya attach daripada Google Drive. Okay, selesai di sini. Ini description ni bolehlah tulis bangkit ni tentang apa-apa. Okay. Kemudian tengok guest. Tadi sebab saya tak detectkan sebagai guest, dekat kalender saya tak ada lah. Tak ada reminder pun tak ada. Jadi sebaiknya kalau cikgu ada partner, cikgu tag kat sini. Contoh saya nak tag satu lagi ID saya di satu lagi kelas. Letak guest. Ataupun saya letak kalau cikgu tahu apa ID kawan kita. Nak apa, tak adalah. Cikgu kena cari guest ni. Ni Negeri Sembilan, saya ambil tim pula. Tim Negeri Sembilan. Tak ada juga. Kelas apa tadi? Ni kelas Kelas. Kita boleh minta, kita boleh tag juga kelas. Walaupun kita dah buat kat sini, kita tag kelas ni. Apa jadi kalau kita tag kelas ni? Jadi ini kalender, ini nama kelas lah. Yang ini ialah murid-murid dalam kelas. Murid-murid dalam kelas saya.
Jadi saya letak sini. Dia dah jadikan grup. Okay, dia jadi grup. Jadi saya letak sini, nanti semua orang yang join kelas GC Negeri 9 ni, termasuklah cikgu-cikgu yang jadi peserta ni, dia akan masuk juga dalam kalender cikgu dan bagi remind. Ini. Jadi saya letak ni guest ni. Okay, bila kita letak kita masuk guna ID. Okay, jadi ingat ini guest. Kemudian bila dah siap semua benda ni, kita pun save. Save dan dia tanya nak send invite ni, memang kita boleh send lah invite yang kita buat tadi, guest tu. Dan kita send. Dia beritahu ada beberapa orang yang bukan daripada domain, bukan daripada domain yang sama lah. Okay, nak hantar ke tidak. Okay, kalau nak continue editing, nak tambah balik, tambah. Kalau nak juga, memang kita nak invite juga, kita invite. Okay, jadi dia akan beritahu share dengan berapa orang. Okay, yang tadi boleh view, yang guest tadi satu orang, satu lagi kumpulan. Okay, kemudian kita invite. Got it. Invite. Ada berhenti pula dah. Okay, dah. Okay, dah siap. Jadi untuk hari esok, ada kelas pada pukul 10.30, akan sampai kepada semua peserta saya dalam ni. Nanti tengoklah dalam kalender cikgu ada ke tidak saya invite. 10.30 esok. Ini kelas tipu je, kelas kita nak belajar kalender. Okay, jadi daripada kelas ini, kita boleh buat apa nak hantar dalam kelas. Kita copy link ni. Kita copy je sini. Saya copy ni je. Lepas saya masuk ke kelas. Saya pergi dekat sini. Bagi apa? Letak paste. Tulislah sikit. Ataupun letak sini pun boleh. Letak link. Paste. Add link. Dah ada link. Ya. Tulislah sikit. Kelas apa? Kelas Meet. Kelas Meet apa tadi? Tata bahasa. Kata sembang. Kemudian kita post. Jadi semua murid dalam ni boleh masuk dan klik saja, ya, dan join kelas untuk hari esok. Jadi contoh jangan datang betul kelas bahasa kata sendi ni, saya buat contoh. Jadi kita tak guna yang kat sini. Ingat tadi pesan saya yang sini ni hanya untuk sama domain. Nanti cikgu daripada Gmail tak boleh join, cikgu daripada MOEDL tak boleh join. Sebab ini saya pakai guna ID EDD. Jadi itu satu daripada penggunaan kalender. Dia boleh bergabung dengan Meet. Satu lagi kemungkinan untuk dia corrupt link tu susah sikit lah berbanding kalau kita guna daripada Meet. Ya. Dia corrupt. Kadang-kadang ID ni jadi corrupted, bila orang nak masuk tak boleh. Sebab dia dah corrupt. Jadi kurang sikit risiko untuk corrupt bila kita buat daripada Google Calendar. Google Calendar pun tadi saya dah terang, itu je cara je, senang sangat. Tak ada susah apa. Cikgu boleh buat satu kalender untuk ajak panitia masuk, tentu ahli panitia masuk dalam kalender yang sama. Okey, itu kalender. Kalender dalam GC. Kalender dekat luar itu kena ada sesi lain lah. Okey. Kalender untuk GC dia lebih kepada kita nak setkan masa dengan due date assignment. Setkan masa kelas meet ataupun due date bagi assignment. Untuk yang Google Calendar yang di luar daripada kelas, dia lebih luas lah untuk takvim sekolah. Yang tu kita kena belajar satu khas untuk Google Calendar. Okey, kemudian kita dah selesai dengan apps yang pertama iaitu Google Calendar.
kalender sebut. Okay. Kemudian apps yang kedua ialah ada beza kalau di dalam aplikasi smartphone dia ada Google Drive kat sini. Kalau di dalam Classroom dia ada dalam Classroom dalam komputer dia ada kat sini. Meet pun ada kat sini juga. Okey, ini ialah Google Drive dalam kelas kita yang melalui komputer ataupun laptop. Jadi kalau nak masuk ke kelas kita punya drive, kita masuk melalui sini. Okay. Jadi kita boleh terus masuk ke dalam folder Classroom bagi GC Negeri 9. Nampak Dia apa benda yang kerja saya bagi kepada cikgu, kepada peserta saya dia akan simpan dalam ni. Klik tengok folder, nampak anak murid saya hantar. Cikgu Faridah ni sampai 4 kali dia submit, hantar lagi. Rajin dia takut tak ada kan dia. Dia submit, tambah lagi. Okay, nampak? Semua kerja murid kita disimpan dalam ni. Tak tertinggal satu pun. Puan boleh tunjuk lagi sekali tak? Kat mana? Nak tunjuk sampai dari mana? Yang dari awal tu tadi. Daripada nak masuk ke sini. Ya. Okay, kat sini Ini daripada kelas kita kan? Ya. Okay, daripada kelas kita dia ada di bahagian classwork. Ini classwork. Perhatikan ni kelas kita kan? Ni nama kelas. Okay, di bahagian classwork dia ada kat sini satu lagi button. Ni button shortcut masuk ke Google Drive. Google Drive class. Ni cikgu klik je sini. Dia terus masuk ke dalam Google Drive kelas cikgu. Jadi cikgu biasa dekat dalam GC, cikgu hanya boleh semak macam tu je kan. Semak hantar, semak return, semak grade. Tapi cikgu sebenarnya tempat mana disimpan dalam Google Drive. Sini semua tugasan yang cikgu bagi kat saya, semua dia disimpan. Nampak? Kita buat, kalau murid kita kata dia dah hantar, bila kita cek tak ada pun dalam ni dia hantar ke tidak. Okay. Tak, semua disimpan. Tak ada pun dia tak simpan. Okay. Dan juga kita boleh manage kita punya drive ni, susun elok-elok lah yang tugasan ni kita tak payah susun. Bila kita buat je tugasan, dia create satu folder. Kita buat je tugasan yang mana yang dia buat folder. Tugasan mana agak-agak? Tugasan berbentuk apa dia buat satu folder ni? Itu soalan ni. Aku tak boleh jawab tak dapat sijil. Tugasan berbentuk apa yang dia buat folder? Tugasan berbentuk apa? Tugasan berbentuk assignment. Tugasan question dia tak simpan lah. Question sebab dia dah ada dekat depan. Yang ini sebab bila murid attach kan. Murid kan dia attach. Murid saya dia attach kerja. Murid saya ni cikgu lah. Nampak? Bila dia attach kerja kat mana dia nak simpan dalam folder lah. Biasanya yang assignment. Yang question tak disimpan sebab dia dah ada dekat sana, dekat atas grade tu. Satu lagi ialah yang dia tak simpan ialah quiz assignment. Quiz assignment dia tak simpan dalam ni tapi dia simpan dalam form. Kalau cikgu buat, ada dua jenis saya dah beritahu kalau nak buat quiz assignment. Satu je quiz assignment. Satu lagi cikgu guna form, Google Form. Google Form tu dia tidak connect dengan grade. Jadi kalau cikgu nak tengok responses, ada ramai yang buat guna Google Form tapi lepas tu dia tak tahu nak cari mana anak murid dia jawab, nak cari kat mana jawapan murid dia. Jadi dia ada dalam drive ni lah. Macam quiz assignment pun dia lebih mudah daripada Google Form kerana dia boleh import grade. Yang macam ni contoh form. Saya klik form. Ini adalah form. Tapi yang ini tidak ada respons
Kalau yang cikgu buat guna Google Form tu dia ada responses. Ini tak ada orang jawab yang ni. Sebab saya tak rasa saya tak bagi yang ni. Jadi kat sini lah kita nak tengok jawapan murid kalau cikgu guna Google Form. Ya. Berbanding dengan quiz assignment, kalau cikgu pakai, ya, dia terus detect ke tak ada, memang tak ada. Dan kelas ni memang tak ada yang hilang ke mana tahu borang tu. Ni dah terpadam kot. Okay. Dia memang tak ada. Dua jenis assignment yang tak ada iaitu dua classwork, sorry, bukan dua assignment. Dua classwork yang tidak ada iaitu classwork question dan juga classwork jenis quiz assignment. Satu lagi classwork jenis Google Form. Memang tak ada dalam sebab dia simpan dalam data, kalau form simpan dalam data responses, kalau quiz kalau quiz question disimpan dalam grid. Okay, itu ini ialah cerita pasal Google Drive. Google Drive ni kalau cikgu masuk daripada luar, kat mana cikgu? Ada banyak sikit lah jalan dia dekat luar ni, dekat sini. Sini ni Google Drive. Kalau cikgu masuk dari sini, jalannya panjang sikit nak sampai ke kelas tu. Nak sampai ke kelas tu kita kena masuk tadi Google Drive. Kemudian kita masuk ke My Drive. Kemudian cari apa? Cari Classroom. Baru jumpa kelas-kelas. Kelas mana? Cikgu kalau terlupa nak masuk cari kelas, nama kelas. Macam ni kita cari isi Nagari 9. Dalam ni baru jumpa tugasan tadi. Jauh sikit lah. Kalau cikgu masuk daripada ini, dia terus masuk dalam folder isi Negeri 9. Tak perlu banyak-banyak klik. Cikgu pun tak sesat. Okay. Setakat ni boleh dengan Google Drive. Google Drive kalau nak belajar Google Drive saja itu pun sama juga. Satu slot khas untuk Google Drive. Cikgu kena belajar yang tepi-tepi ni semua. New ni semua kena belajar. Okay, tapi kalau untuk penggunaan dengan GC, dia lebih mudah lah. Dia dah create satu folder kat cikgu. Cikgu tak payah buat folder. Dan juga dia menyimpan semua kerja murid dalam ni. Itu daripada GC. Kalau nak buat bahan, nak masukkan bahan, itu pun satu perkara lagi. Katakan cikgu ada bahan. Cikgu nak buat bahan dalam Google Drive cikgu masuk je daripada kelas ni. Daripada sini, cikgu dah masuk sini. So dalam ni cikgu nak buat nota. Contoh. Macam mana nak buat nota? Yang pertama, cikgu kalau nota daripada Word, cikgu kena upload dulu. Cikgu pergi file. Ini saya ajar sikit lah. Cikgu pergi file. Kemudian cikgu pergi dokumen. Tempat mana yang cikgu nak cari bahan. Ini PDF PDF kalau dalam Word. Dalam Word. Ini kata Word. Ini saya masukkan sebagai Word daripada saya punya dokumen. Dan saya klik open. Dia dah masuk. Nampak kat sini. Ni. Kalau nota ni tak ada masalah, cikgu tak payah convert. Tapi kalau cikgu nak bagi kerja lampiran daripada Word kepada murid, cikgu kena convert dulu. Sebab nanti murid cikgu tak boleh jawab direct. Murid tu kena download dulu, masuk dalam komputer, jawab guna Microsoft Word, kemudian baru attach. Nanti bila dah attach pula, cikgu pula dapat dalam bentuk Word, cikgu nak memeriksa pula sekian hal pula, cikgu kena convert balik dalam Google Doc. Jadi banyak kerja cikgu. Jadi nasihat saya kalau cikgu nak bagi lampiran kerja dalam Word, cikgu kena convert dulu. Macam mana nak convert? Macam mana nak convert daripada Word kepada Google Doc? Klik kanan sini, cikgu open with Google Doc. Okay, dia dah open sebagai Google Doc.
Itu satu. Satu lagi, lepas dah selesai open guna Google Doc ni, dia beza nampak ini daripada DOCX ni ialah Microsoft format. Itu satu benda. Satu lagi ialah cikgu kena save as Google Doc. Dia banyak kerja sikit lah. Step dia pun panjang. Tapi cikgu kena ingat step dia ni, kalau tidak murid cikgu tak dapat nak jawab secara direct. Banyak soalan yang saya terima dia, kenapa anak murid saya kena download dulu sebab cikgu bagi dalam Word. Yang ini dah selesai. Yang tadi dia hanya open. Bila kita save barulah dia selesai. Cikgu tengok semula dalam GC ni, dia sudah pun create satu lagi worksheet Google Doc. Yang ini baru cikgu bagi kepada murid. Kalau lampiran lah, kalau kerja lah, ini nota tak ada masalah cikgu dalam Word sebab nota hanya untuk bacaan. Nota hanya untuk bacaan. Setakat ni cikgu boleh dengan Google Drive ni. Kerana kita pasal Google Drive ni sehari pun tak habis cikgu. Puan, saya ada pertanyaan. Okay. Bila saya convert words to Google Doc, saya menggunakan equation editor, dia lari lah Puan. Dia objek. Dia memang lari. Setting dia memang lari sebab dua benda ni daripada company yang berbeza. So apa perlu kita buat? Kalau nota, saya pesan tadi, kalau nota tak ada masalah, tak payah tukar pun sebab nota hanya untuk bacaan. Kalau nak buat lampiran, saya nasihatkan cikgu kalau yang jenis ada banyak kotak-kotak tu, yang banyak table, cikgu kena create semula. Kalau nak buat kerja sebagai lampiran kepada murid, jawab dalam tu lah. Cikgu kena buat semula ataupun cikgu kena offer lah. Kena offer balik dalam bentuk Google Doc. Okey. Terima kasih Puan. Sama. Dia memang akan lari. Settingnya lari sebab dua company yang berbeza. Kita faham bahawa satu daripada Microsoft, satu lagi daripada Google. Ada banyak setting yang tak sama. Macam tu juga dengan PowerPoint. Kita masuk PowerPoint daripada Microsoft PowerPoint. Lepas tu kita nak tukar kepada slide. Google Slide. Dia pun akan lari sebab apa yang ada dalam Microsoft tidak sama dengan apa yang ada dalam Google Slide. Dekat ni boleh tentang Google, saya tak pergi Google Drive. Saya tak pergi jauh Google Drive ni. Saya cerita hari ni hanya untuk Google Drive dalam Google Classroom. Okey. Tak ada lagi soalan. Okey, semalam ada yang saya buat rubrik kan. Ingat kalau siapa yang ikut kelas saya semalam, saya buat rubrik. Saya export rubrik masuk ke dalam Google Classroom. Kalau nak masuk dalam Google Classroom lah tapi bila cari semalam dia tak jumpa sebab semalam line saya punya ni teruk. Dia tak dapat nak create folder. Tapi bila saya check selepas tu, bila dah line okey, dia ada kat mana rubrik tu, dia berada dalam Classroom folder. Ini adalah folder bagi kelas. Ini adalah folder bagi classes. Jadi saya check balik dalam Classroom, dia create satu folder untuk rubrik. Nampak sini rubrik. Semalam saya buat rubrik, saya export, cari tak jumpa. Sebab semalam dia lambat, internet lambat, dia nak create ni lambat. Jadi bila hari saya tengok lepas tu, keluar kat sini nampak rubrik kita. Ni rubrik. Tapi rubrik ni folder yang Google Classroom tu memang sedia ada ke ataupun kita kena create sendiri yang Classroom dengan dia auto create. Bila cikgu create kelas kan. Okey. Bila cikgu create satu-satu kelas, folder tu kan terbentuk. Sebab saya tengok kalau kita create sendirilah, kita sebagai guru create, dia akan auto ada lah. Itu maksudnya. Kita create kelas saja. Dia auto create. Sebagai murid tu tak nampak lagi benda tu.
Murid dia tidak ada, dia ada kelas drive ni, tapi dalam kelas drive dia tu kosong. Okey, terima Kosong. kasih. Dia kosong. Sekejap saya tunjuk sebagai murid lah. Ni sebagai murid. Saya tunjuk Dia ada juga drive dia tapi dalam tu kosong. Ini murid. Dia pergi ke classwork. Pergi ke class drive folder ni. Dia ada bahan apa? Dia ada bahan yang dia hantar. Yang dia hantar kepada cikgu ataupun cikgu dah pun return. Dia dah hantar dan dia dapat yang apa dia return lah. Ini semua bahan yang dia hantar ni. Kerangan dia, slide ataupun yang cikgu hantar. Cikgu hantar dia dalam ni. Dalam dia punya drive. Dia tak ada macam folder-folder tu, tak ada. Dia bercampur. Dia bercampur macam ni. Ini tugasan yang lain-lain ni cikgu bagi tapi dia bercampur dalam ni lah. Siapa yang punya? Ni Mi ni maksudnya murid tu punya. Kalau yang ini nampak Muhammad Ehsan ni cikgu punya Maksudnya bila dia return balik kerja, kata cikgu dah periksa. Cikgu ni nama Muhammad Ehsan. Cikgu ni dah periksa, dia return balik kepada murid ataupun bila murid tu submit dia kepada cikgu, dia jadi hak milik cikgu. Dia jadi hak milik cikgu ni tugasan ni. Okey. Cikgu boleh setakat ni. Itu fungsi Google Drive dalam Google Classroom. Dia tak nampak beza, cuma dia khas untuk kelas kita lah. Dia khas untuk kelas. Kalau nak belajar Google Drive tu dia kena khas untuk Google Drive sahaja. Dia tak bercampur dengan Google Classroom dulu. Tapi daripada Google Drive tu dia boleh integrate ke Classroom. Memang kalau ikutkan jantung bagi satu-satu, saya buat analogi bagi Google Drive dalam Google Classroom ni ialah jantung bagi setiap kelas cikgu. Semua bahan disimpan dalam tu. Okey cikgu, setakat ni dengan Google Drive. Tadi kita dah belajar Google Calendar. Kemudian kita belajar dalam Google Calendar juga kita juga sentuh pasal Meet. Dia berhubung dua ni. Kemudian kita dah belajar juga Google Drive. Okey. Boleh ada soalan? Pening. Banyak sangat. Okey. Tak ada soalan? Okey, satu lagi saya akan teruskan dengan Google Apps lain. Okay, kalau kita tengok dekat sini Google Apps. Button ni cikgu boleh pergi je dari Classroom ni pergi ke button Google Apps. Kat sini ada banyak lagi Google Apps yang cikgu kena tahu. Ya kan? Okay, yang ini kita tahulah email. Email dah biasa guna kan? Boleh juga kita arahkan murid kita sebab saya tengok dalam buku teks ada yang kerja-kerja yang dibuat perlu dihantar melalui email. Tapi ramai cikgu bila latihan tuliskan email contoh latihan bahasa Melayu, saya tengok BI pun ada, tuliskan email kepada kawan kamu dengan tajuk-tajuk yang sekian. Tapi dia tak buat real, dia suruh tulis dalam buku tulis email kepada rakan. Jadi dia macam tulis email dalam buku tulis. Apa salahnya kita suruh dia tulis email? Betul-betul tulis email, hantar kepada kawan dia dan hantar attachment kepada ataupun CC kepada cikgu. Baru real tulis email. Ini tulis email dalam buku tulis. Tapi bila masa tu tak ada kemudahan lah. Untuk murid tak ada kemudahan memang tak mampulah kan. Tapi kalau murid yang ada kemudahan, cuba minta dia buat betul-betul. Sebab ada murid kita yang ada handphone kita tak tahu. Kalau kita survey, siapa murid yang ada handphone kat rumah, siapa yang ada laptop, cuba buat hantar email kepada saya.
ramai murid kita tak boleh nak hantar email. Jadi kita buat kajian suruh hantar email pun tak boleh. Dan ada cikgu juga tak biasa hantar email. Sebab dah biasa dengan WhatsApp kan. Biasa WhatsApp, biasa dengan Telegram, pantas. Masuk ke situ tak payah email-email lah. Email dia dah jadi macam tak up to date. Dah ketinggalan zaman dah email. Tapi bila kita bekerja, kita tahu kepentingan email. Kita tahu kepentingan email. Nak hantar resume pun tak tahu nak hantar guna email. Itu untuk penggunaan email dalam kehidupan lah. Okey, di sini ada banyak lagi Google Apps yang lain. Contoh chat, meet. Kalender tadi dia sebut lah, ini rangkaian yang kita dah belajar, doc, sheet, slide. Kemudian ada Google Plus. Kita tak pernah cuba Google Plus. Okay, kemudian kita ada Google Site. Okay, Google Site ni dia macam satu site yang cikgu boleh pautkan dengan dalam kelas. Contoh cikgu letak semua bahan dekat site dan cikgu boleh ambil link tu paut dalam kelas. Okay, nanti saya tunjuk site ni. Okay, kita ada group. Saya ni sebab admin kot, dia ada group lah. Kemudian ada YouTube, ada map. Ini pun map pun boleh kita pautkan dalam kelas. Translate, kita boleh galakkan cikgu, anak murid kita guna translate, photos, banyak lagi. Keep, cikgu tak pernah guna Keeps. Jamboard, pernah guna Jamboard. Ada yang dah pernah guna Okay, jadi pilihan yang saya nak Jamboard tu apa Puan? Jamboard tu apa Jamboard ni dia macam whiteboard. Oh, Okay. okay. Saya klik Jamboard lah. Saya klik Jamboard. Okay. Sekejap ni banyak kat atas ni. Ni Jamboard. Okay, Jamboard ni dia macam whiteboard lah. Whiteboard, virtual whiteboard. Jadi kita boleh masuk sebab kita ada ID. Ini ID yang kita pakai ni boleh pakai Jamboard lah. Jadi klik butang tambah ni untuk buat jam, new jam. Klik butang tambah. Klik. Kita dah ada satu papan putih ni untuk kita mengajar. Kita namakan Jamboard kita ni dengan nama bahasa dan okey. Macam mana kita nak ajak murid kita join kat dalam ni? Murid kita boleh join dan conteng-conteng kat sini juga. Kita ada button share kat sini. Kita ada button share. Hari ni saya tak share, murid saya tak ada lah masuk dalam ni. Jadi kalau kita nak share, kita klik share ni. Kita letak email anak murid kita kat sini. Siapa nak bagi email dia, bagi kat chat. Saya masukkan sekejap. Okay, email, tak kira lah email apa pun. Cikgu bagi saya copy jap. Okay. Okay, mana? Kurang. Ini team didik. Saya ni sekejap. Sama klik lah pula. Copy jap. Siapa nak bagi lagi? Boleh Saya share kat sini. Lagi, siapa lagi? Kalau saya open ni, kalau open anyone with the link, nanti 84 orang akan masuk dalam satu Jamboard yang sama ni. Habis kita punya Jamboard. Jadi saya boleh juga nak buat anyone with the link ni. Tapi terlalu ramai anak murid kita dalam ni. Dia akan ni lah. Saya buat anyone with the link can view saja nanti saya bagi link ni dekat dalam kelas.
lagi sekali saya ulang kalau kita nak anyone with the link can view. Okay, saya akan ambil ni copy, saya letak dalam classwork. Saya letak dekat material lah. Okay. Link kat sini. Tapi boleh view je lah tak boleh nak mungkin collaborate. Jamboard apa tu ni? Kelas data bahasa. Kemudian apa sila untuk join dalam benda saya post. Benda tadi ada tak yang bagi ID lagi? Tak ada? Seorang aja. Mana sekejap? Tengok jalan sekejap. Ada ramai ni. Patutnya saya pernah disenarai. Satu pun ambil. Apalah ini contoh orang ni Kalau cikgu ada senarai murid, cikgu copy dan paste je kat sini. Copy dan paste. Ni sebab saya tak ada senarai. Lagi ada lagi ramainya. Alamak. Mak tak sampai Dan. Yang mana saya sempat je lah Yang tak sempat tu jangan nangis lah. Kan. Kita ambil yang dulu. Cikgu orang. Jangan buat kerja macam saya ni kena work smart, ada senarai. Ni tak ada senarai ni. Dah stop lah hantar. Tak sempat dah. Berapa orang dah? Dia pilih random jangan kecil hati. Cikgu try lah dengan anak murid cikgu. Dah saya send. Ini semua boleh edit sebab pensel kan. Ini salah cikgu ni salah bagi email ni sebab moi.du moi-du tak boleh hantar lah. Tak apa. Itu seorang lagi tak boleh masuk. Sekarang macam mana nak masuk? Nak masuk ke sini saya dah share dah. Pergi ke kelas ni, pergi ke kelas work kat tepi ni. Kat sini. Pergi ke stream yang saya bagi tadi. Dia masuk. Orang lain pun boleh masuk tapi orang lain tak boleh edit. Saya tunggu kat sini. Masuk cikgu. Kalau cikgu masuk, dia akan keluar gambar cikgu sini. Bulat. Nampak? Apa yang saya tak benarkan edit tadi, dia just tengok je lah. Kan? Tak boleh buat apa-apa. Dia dah nyonteng dah. Saya pun tahu siapa yang nyonteng tu. Apa cikgu nak belajar kat sini? Cikgu boleh mengajar. Biasanya yang memerlukan board ni ialah cikgu Matt. Ni cikgu Joseph dia tulis. Cikgu Joseph tadi saya memang buat dia bagi edit. Ini dia boleh lukis apa-apa. Okey, lukis lah. Saya bagi peluang lukis. Lukis lah. Budak dia memang macam tu, excited kan. Nak lukis lah. Okey. Selain pada lukis, kita boleh buat guna sticky note. Katakan saya bagi soalan. Saya bagi soalan. Biarlah kat dia nak lukis.
Jangan padam saya punya ni sudah. Okay. Senaraikan 3 kata sendi yang sama. Ni live Jamboard ni adalah live. Cikgu, kita kena masuk dari stream kan, tapi dekat stream saya tak nampak Okay, cikgu dalam kelas mana cikgu? GCNN 9. ECS 9. EC Negeri 9, bukan? Bukan bukan ini Ya. Yang ni? Betul-betul. Cikgu refresh balik tengok ada tak stream sebab saya dah bubuh kat stream tadi. Okay, jadi cikgu saya tengok dari padam cikgu punya ni Cikgu punya arahan suruh buat kata apa tadi? Kata sendi. Okay, sekali lagi. Sekali lagi saya buat jangan padam cikgu punya. Apa padam? Cuma kekurangan dia macam itulah. Dia boleh padam orang punya. Seronok nanti. Sendi. Naikkan kata 3 kata sendi. Tahu tak kata sendi tu apa? Semua murid kena senaraikan 3 kata sendi. Buat menggunakan sticky note. Dan tulis nama pada sticky note. Razor pun boleh. Ini apa dia bagikan ya? Gambar. Okay. Pen boleh juga. Sila. Tapi pakai mouse ni tak best lah kan. Lambat. Okay. Itu Jamboard. Cuma kekurangan dia boleh padam apa yang atas kepada Joseph. Ni Joseph jawab. Okay. Cuma kekurangan Jamboard ni Alih sendiri. Kekurangan Jamboard ni dia boleh padam kawan punya. Okay, dia boleh padam kawan punya. Cikgu pun dia padam. Okay. Delete ataupun nak tiru jawapan kawan tirulah Joseph punya ni kan. Boleh tak? Ada tak? Murid ada tak ni? Duplicate ni. Murid ada tak duplicate? Ada kan? Okay. Saya kongsi sikit lah ya. Ini Jamboard dalam versi Google. Jamboard dalam versi Google. Whiteboard versi Google. Nama dia Jamboard. Okay, dalam Microsoft ada juga whiteboard macam ni. Namanya whiteboard. Okay, saya hanya beritahu maklumat lah. Tetapi kalau dari segi pilihan yang cikgu saya cadangkan kepada cikgu untuk guna whiteboard ni, saya lebih suka guna whiteboard daripada Microsoft. Sebab murid tak boleh delete kawan dia punya. Dia tak boleh delete kawan dia punya. Dia berfungsi pada dia je. Dan satu lagi Padlet. Padlet juga adalah sejenis whiteboard. Cumanya Padlet yang percuma dia bagi kat kita hanya 3 papan Padlet sahaja. Tak boleh banyak. Sebenarnya Padlet tu lagi cantik daripada daripada Jamboard Google, daripada Microsoft juga. Padlet. Tapi dia punya percuma dia 3 keping je. Tak boleh lebih. Jamboard cikgu akan tak boleh kawal. Tak boleh. Memang tak boleh. Jadi senang nak kawal dia. Apa tadi?
Gambar dia macam mana? Tak payah share lah. Tutup lah ni. Bagi apa? Tengok je lah balik lah. Ada muka kau conteng sangat. Lagi siapa lagi? Joseph ni sebab dia nakal kan. View je lah. Okay. Okay. Bila dah saya tutup tu. Apa? Joseph dah tak boleh conteng. Okay, sorry ya, gurau saja. Gitulah maksudnya penggunaan Jamboard. Okay, di pada apa saya cakap tadi? Ada yang saya suggestkan penggunaan whiteboard dalam kelas. Jamboard dia boleh juga, tapi macam gini gayanya. Budak nakal ni ramai kan. Okay, saya boleh clear je, clear frame ni clear lah semua. Dah, diam-diam, jangan menyonteng, ontok-ontok situ. Okay, semua saya nak kenalkan pasal ni, dia ada background. Ya. Boleh buat ni, nak tulis kan. Okay. Atau dot-dot ni. Besarkan. Ini pensel. Ini ada pemadam. Ini ada select. Ini ada sticky note. Ini nak masukkan gambar. Kalau whiteboard Microsoft, kita boleh masukkan juga Word. File Word. File apa. Lain-lain file lah. PowerPoint semua boleh masukkan. Ya. Okay. Kalau Padlet lagi boleh masuk macam-macam. Boleh masuk video, boleh masuk audio. Ya. Dan siap dengan nama dia sekali lah. Ya. Padlet, tapi itulah mahal sangat nak beli yang dia punya premium tu. Mahal sangat. Ya. Okay. Selesai dengan Jamboard. Tadi ingat kat mana kita nak link nak hantar tadi? Kat sini. Kat share. Klik share. Share dulu dengan anak murid kita. Tapi kalau cikgu tak tahan dengan anak murid kita yang nakal-nakal tu pergi padam kerja orang tu. Ya. Tak usahlah dia. Okay. Okay, itu Jamboard ya. Dan Jamboard ni sebenarnya dia boleh save ya. Boleh save. Nampak tak? Klik sini. Apa yang cikgu buat tu dia boleh download as PDF. Alamak. Tadi lupa nak save PDF yang kau orang conteng buat kenangan. Kan? Okay. Ni boleh download as PDF. Save, ataupun boleh save dalam bentuk gambar. Ataupun tak nak remove ataupun nak make a copy. Nak ramakan semula tajuk tadi boleh. Update. Dia akan beritahulah bila dia dah update Jamboard dia. Okay. Ni kalau nak open Jamboard yang lain-lain ya. Okay. Setakat ni boleh dengan Jamboard. Ada yang tak suka Ini. Okay. Cara dia nak copy dia ambil daripada share ni. Dalam ni ada link. Tapi cikgu boleh manage lah siapa yang agak-agak suka conteng tu. Ya. Okay. Dah selesai dengan Jamboard. Ini adalah aplikasi Jamboard. Kemudian kita nak pergi aplikasi mana lagi? Okay. Aplikasi yang seterusnya site. Ya. Okay, kita klik site. Ada satu tandingan site. Okay. Okay, cikgu kena tengok dulu fungsi site ni. Siapa yang dah pandai site. Site tengok. Ada baru dah site ni. Ada baru yang kat atas ni. Dia tak ada ni. Baru update ni. Dulu dia tak bagi tim-tim macam ni. Dulu kena create sendiri. Okay. Dia dah ada template gallery. Dulu dia tak ada template gallery macam ni. Ni lagi senang nak buat kerja lah. Saya dulu buat sendiri je. Okay. Ini yang site yang saya dah buat. Contoh saya buat site MK tahun 6. Okay. Saya klik sini. Tapi site ni memang cikgu kena belajar sama juga macam saya cakap tadi Google Drive. Okay, ini site yang saya buat. Ya. Jadi site ni kita boleh pautkan ke dalam
kita punya classroom. Macam nota kita lah kan, nota setempat gitu. Sebenarnya kalau cikgu pernah guna Frog VLE kan, saya rasa semua orang pernah ada pengalaman guna Frog VLE. Frog VLE dia dibina berasaskan blog ataupun site. Kita kena buat dulu site di atas tu, bagi nota kepada murid dalam tu, dan dalam tu juga kita pautkan kerja. Itu konsep Frog VLE. Kita pautkan kuis dalam site, betul. Betul kan? Jadi kuis-kuis dia adalah di atas site. Ataupun boleh juga kita nak terus ke bahagian kuis. Tapi itu konsep VLE. Dia mengajar murid dia dulu dekat site, barulah buat kuis. Ya. Okay. Tapi yang Google Classroom ni dia tapak dia di luar daripada site. Kita kena buat site untuk pautkan. Contoh saya nak pautkan site saya ni. Jadi saya tak mengajar detail saya cuma tunjuk saja. Macam hari ni kita boleh tahu bahawa benda ni boleh di-integrate dalam classroom. Okay, kita boleh bagi site ni, nak bagi site kena publish dululah. Okay. Kita undang, saya publish. Jadi dekat link ni tadi tak publish, tak hidup lah kita copy link ni, dia guna link je, kebanyakannya adalah guna link. Jadi saya masuk ke kelas saya, kelas kita tadi, saya pergi dekat sama ada classwork ataupun nak pergi terus ke sini pun boleh. Tapi saya galakkan pergi ke classwork, letak di bawah tema, topik, tema pula topik. Okey, katakan kita nak letak link, letak material, letak kat sini, okay, link. Copy link tadi, kemudian paste kat sini. Add link. Okay. Apa namanya? Site. Nota. Bagi. Topik. Okay, sila. Dan okay, dah siap? Pergi ke topik mana? Sebab kita tak ada topik lagi pun tentang ni. Inilah, saya tak suka bercampur-campur nanti Right. Okay, dah. Kita pilih sini, kemudian kita post. Jadi slide tu dekat mana? Dekat dalam ni. Ni oleh kerana ini saya tak bagi sign in penuh, sebab ada yang apa yang tak sama ID kita tak dapat buka. Tengok tadi saya ni open balik tadi saya tak open. Saya hanya publish anyone at eddate saja. Kalau cikgu publish anyone at eddate saja, hanya yang mempunyai ID eddate saja boleh buka. Jadi untuk buka site kita kena buat anyone can find and view the published version. Jadi yang ni bila kita tukar publish ni, barulah semua orang boleh tengok site cikgu. Itu kena belajar khas untuk Google Site. Banyaknya cikgu kata nak belajar kan. Banyaknya saya tak tahu lagi. Okey, jadi cikgu dah boleh klik lah sebab saya dah open. Budak tadi hanya ID eddate saja boleh open. Okey, itu site. Penggunaan Google Apps juga. Site ni juga adalah Google Apps yang boleh kita pautkan dalam classroom kita. Banyak lagi nak belajar ni. Map pun sama. Berapa sekarang ni? 11.38. Map pun sama. Boleh je kita pautkan map dalam, kita carilah dulu, kita nak suruh, nak bagi anak murid kita cari apa. Boleh pautkan. Cari apa
So kita klik share. Copy link ni. Dia main link-link je cikgu. Masuk sini. Jadi cikgu main link-link ni. Kriteria pun boleh. Ya. Link. Paste. Okay, tulislah tajuk. Topik apa? Ada banyak pula topiknya. Saya pun tak tahu lah, tak sini lah, tak sini juga. Post. Jadi anak murid kita pun tak payah kita suruh cari dia. Cari boleh juga. Cari kelas A. Itu kita dah panggil dia lain pula teknik dia. Ini teknik suap ni, bagi je. Okay, teknik yang tak suap ialah sila hantar kepada saya link tempat bersejarah di Malaysia. Itu tak suap. Biar dia cari sendiri, dia bagi link dekat cikgu dia. Cikgu untuk sejarah sejarah. Cari saya tempat bersejarah di Malaysia. Dalam buku teks ada tempat bersejarah apa. Bagi link tu kepada saya dalam assignment. Itu teknik. Cikgu kena guna teknik tu biar murid tu cari. Kalau kita cerita je dalam buku teks tu kan, tempat ni yang cik gambar. Nanti murid tu dia tak pandai carilah. Dia tengok gambar dalam kita. Sebenarnya bila kita guna maps ni dia boleh yang ada view tu kan. Dia boleh ada banyak yang orang review tentang tempat tu dan juga ada gambar. Okay, setakat ni boleh. Cikgu kalau nak terokai ni boleh terokai satu je konsep dia untuk kongsi dalam classroom. Apa cikgu? Konsep nak share dalam classroom apa dia? Saya sebut tadi. Pakai apa? Ada siapa nak jawab pakai apa? Dia pakai apa semua tadi tu? Saya buat tadi pakai apa? Copy link. Copy link. Betul cikgu. Boleh dapat sijil lah. Orang lain takut nak jawab. Konsep dia copy link saja cikgu. Apa saja yang kita nak buat, hanya copy link saja, nak letak translate. Cumanya kalau translate ni, dia boleh juga copy link ni atas ni. Bagilah. Dia akan masuk. Cumanya bila murid klik sini, dia akan masuk ke sini. Tapi kita tak mengajar murid mencari lah, kita menyuap. Feeding, Cikgu tidak digalakkan untuk feeding selama-lamanya anak murid kita lah. Sila cari perkataan ini dalam cakap je macam tu. Kerana dia nak cari, biar dia cari sendiri. Mula-mula ajar jugalah macam mana nak cari kat mana kan. Okay, setakat ni boleh sebab 11.40 ni saya rasa dah cukup kot guna Google Apps, aplikasi Google dalam Google Classroom. Yang penting tadi yang inilah yang penting, yang paling penting ini. Class Drive Folder, Google Calendar dengan Meet. Ada lagi pertanyaan? Kalau cikgu nak ikut kelas ni, cikgu kena ikut bengkel Google Apps for Education. Google Apps for Education. GAFE namanya. Ataupun kalau cikgu nak belajar, cikgu boleh ambil yang tu. Lesson GCE. Google Certificate for Education. Yang tu cikgu belajar banyak benda, lepas tu nanti cikgu akan ikut exam dia, cikgu akan mahir lah. Kena belajar semua benda ni. Semua benda ni akan belajar baru boleh ambil exam tu. Tapi dia kita akan belajar lah. Okay cikgu. Boleh setakat ni? Dah 11.43. Nanti cikgu explore sendiri banyak benda explore. Saya ke yang keep ni. Saya pun tak nak video cikgu cari tips tu untuk apa. Tips tu untuk apa cikgu? Siapa yang dah biasa guna Keeps? Boleh saya nak belajar 1 hari pun boleh saya ajar benda ni cikgu.
Tapi masalah tak tahu suara saya pun dah tak, jadi tak ada lah. Puasa-puasa ni kan dia tak boleh minum air kan, jadi tak ada suara. Okey, dekat ni boleh puas hati? Okey, puas hati? Ya tu banyak-banyak bertahan. Banyak kan lupa Tapi ingat konsep dia apa? Copy link. Tu je. Copy link. Saya pun banyak benda yang saya belajar sendiri je Explore sendiri. Apa yang kita boleh buat dengan ni? Apa yang kita boleh buat dengan ni? Okey? Puan Elia, Ya. boleh tanya sikit tentang Google Form. Okey. Kalau Google Form yang kita ambil daripada cikgu lain, kita share dengan budak-budak. Okey. Jadi respon dia akan masuk ke drive cikgu tu kan? Jadi macam mana kita nak lihat, ada caranya tak? Cikgu kena minta dengan dia lah. Kalau cikgu tu yang, kan sekarang ramai orang yang share, cikgu tu yang kita tak tahu. Ada cara kita tukar kepada masuk drive kita ke? Sebaik-baiknya bila cikgu dapat share daripada Google Form macam tu, cikgu kena make a copy dulu Google tu untuk jadi cikgu punya. Kalau kita jawab dalam orang tu punya Google Form, nanti semua respon tu akan masuk ke dalam dia punya Google Form cikgu kena minta dengan dia, boleh tak saya nak tengok respons anak murid saya kalau kita tahu siapa yang buat tu tak apa kan. Kalau kita tak tahu pun siapa dalam tu kita tak tahu siapa yang sebenarnya yang buat daripada asal, kita just forward last kita pun tak tahu siapa yang buat kan. Sepatutnya memang bagus murid dia jawab dan dia tahu skor dia terus tahu skor dia dan dia tahu apa yang dia salah kan. Kebanyakannya yang hantar form tu dia buat quiz form tapi cumanya sebagai cikgu kita tak boleh nak tahulah. Sepatutnya cikgu bila dapat tu cikgu kena make a copy untuk jadikan cikgu punya form sendiri, cikgu yang jadi owner. Lepas tu baru cikgu hantar kepada murid cikgu. So, cikgu akan tahu responses murid. Okey, kita make a copy di mana? Make a copy di mana? Tu saya kena tunjuk contoh. Apa Suhaidi ada kat sini tak Suhaidi? Suhaidi ada tak? Ya, kenapa? Suhaidi ada contoh form tak? Contoh bagi form? satu. Form apa? For quiz. Quiz. Sekejap Saya tunjuk kita nak buat make a copy. Rasanya Okay. boleh kan make a copy orang punya kan? Bagi link Melalui link boleh tak? Bagi dulu saya tunjuk contoh. Bagi ada tak link quiz? Cari satu link quiz orang punya. Yang kita tak tahu siapa punya. Okay, kejap saya nak jawab soalan cikgu tadi. Terima kasih cikgu kerana tanya. Nanti saya try tengok boleh tak. Okay, sambil tunggu tu kita tengok apa tadi? Form kan? Saya nak cari form. Saya tak tahu dia muncul dari mana Kat Facebook banyak lah kot. Facebook saya dalam komputer saya tak pakai. Saya pakai yang dalam phone je. Okay. Bagi kat mana chat? Juga. Mana pergi chat? Saya tengah ambil kehadiran. Kau mana Untuk attender. tak, tadi saya ambil attender yang terkini. Okay. Ini daripada siapa? Tak tahu Ini view. Nampak pun tempat mana kita nak ni. Kan? Ini nak ambil orang punya ni. Ini so sebagai view ni.
buat pergi view mana nak cakap dalam form ni. Sebenarnya kalau nak ambil form orang mesti memang dapat keizinan kan? Betul tak? Kalau saya punya konsep lah, kalau konsep saya kalau kita nak ambil form orang, kita kena minta izin dengan dia untuk dapatkan dan bagi ID kita, dia akan share dalam collaborator. Kalau saya lah macam tu lah. Ya, betul. Kan? Tak boleh form tak boleh copy. So, kalau nak buat pun kita kena copy soalan je. Okay. Copy satu. Jadi ini contoh kita dapat form. Macam mana kita nak ambil dia ni nak jadi kita punya. Sebenarnya kalau ikut konsep yang saya tak tahu lah, mungkin saya tak ada ilmu yang macam macam yang lebih daripada yang saya tahu ni lah. Okay. Kalau macam ni kita memang tak boleh edit pun dan kita tak boleh jadi kita punya. Okay. Sebab dia pun bagi kat kita dalam bentuk view. Cikgu kita dapat memanglah kita boleh jawab siapa nama. Okay. Kecuali dia ada bagi mungkin di ruang submit tu dia ada bagi nama dia untuk contact dapatkan responses. Okay, cara yang seterusnya ialah Puan yang Elia. saya. Boleh tak Puan Elia buat satu video tambahan, lepas tu baru hantar dalam rakaman video. Terima kasih. Untuk form kan? Untuk tukar tadi copy Google Form orang lain. Itu saya. Thank you. Okay, tapi saya tunjuk juga sikit. Okay, contoh tunjuk contoh sikit je. Katakan kita buat assignment assignment nak create guna form. Cara yang saya tahulah create satu form. Okay, tak kira lah ni tajuk apa, dekat button ni cikgu dekat button setting, sorry. Mana setting? Bukan yang ni, share. Butang 3. Sini. Butang 3 ni. Sekejap ni kat sini. Add collaborator ni, sorry. Add collaborator ni kan, add collaborator ni hanya orang yang kita add dalam collaborator ni saja boleh ambil kita punya form. Contoh saya bagi Suhaidi ni, dia boleh edit form saya. Jadi Suhaidi nanti dia boleh ambil form saya dan make a copy. Kalau tak boleh, kalau kita tak benarkan ada pensel-pensel ni, dia tak boleh ambil kesuka hati form kita lah. Dan tak boleh make a copy. Macam Suhaidi dia boleh make a copy Apa sini saya nak ambil. Tim Negeri Sembilan. Okay, contoh. Ini saya guna saya punya saya buatlah sikit. Okay. Dah siap lah. Kononnya dah siap. Dah siap. Jadi saya open mana tadi? Ini saya open team Saya masuk ke classroom. Nak tunjuk benda tu boleh copy kat mana. Okay. Saya pergi ke Classwork. Dalam kelas folder saya jumpalah yang yang Cikgu Elia tu buat. Ni Okay, ni Cikgu Elia buat. Jadi saya nak ambil yang Cikgu Elia buat ni. Apa saya kena buat? Ni saya bagai team Saya kena pergi butang titik 3 ni. Saya boleh make a copy latihan ini. Itu je cara yang saya tahu make a copy ni. Kalau orang punya dia tak share, kita tak bagi ID kita kepada dia untuk masuk sebagai collaborator, dia tak boleh make a copy. Yang ini tim ni ambil, dia nak ambil soalan saya. Saya pun make a copy dan saya copy off. Okay. Dan test form tim.
Saya pun okey, dan dia pun dah jadi saya punya form. Yang ini form asal Cikgu Elia tu punya, saya make a copy, saya buat jadi saya punya, tim punya pula. Itu saja. Syarat dia apa tadi? Kena masuk dekat mana? Dekat butang boba 3 ni, add collaborator. Cikgu ada ID email cikgu, bagi dekat orang yang create form tu, dia akan masukkan sini dan dia akan benarkan cikgu edit, ya, ada pensel, baru cikgu boleh make a copy. Kalau tidak cikgu hanya macam tadi tu je lah. Apa? Boleh apa? Boleh view je, dia tak ada pun butang ni. Macam mana nak apa? Nak make a copy. Itu yang saya faham, yang saya ilmu yang setakat saya ada lah. Tapi kalau tak tahulah, ilmu, mungkin ada ilmu lain. Ada tak yang dalam grup ni yang tahu ilmu untuk make a copy daripada orang punya form ni? Ada? Heidi ada? Tak ada kan? Tahu saya itu je caranya. Bagi ID kat kita, bagi ID kita dekat cikgu tu add kita sebagai collaborator bagi dia punya form, dan barulah kita boleh make a copy. Ataupun cikgu kenalah buat sendiri. Apa? Okey? Boleh? Kalau saya jumpalah ada orang share ilmu tu, nanti saya letak dalam kita punya classroom, Setakat tu boleh? Buat kelas asing. Klasik banyak kelas kita. Okey, setakat ni okey boleh puan. Ya memang sebenarnya form tu dia sebenarnya buat apa-apa pun bahan mesti ada keizinan untuk update lah. Jadi orang yang cikgu tak kisah-kisah tu dia ambil aje. Dia bagi je. Okey. Boleh cikgu setakat ni? Thank you. Okey, nanti saya boleh ajar cara nak buat. Okey, saya akan buat khas untuk tutorial buat Google Form, Kalau nak form group sekolah macam mana, boleh tak saya create sendiri? Form group sekolah. Boleh cikgu lah cikgu jadi owner. Okey, boleh cikgu Wong. Boleh. Terima kasih kerana bersama dengan saya hari ni, Okey. Dah kan. Betul. Ada dah orang dia. Terima kasih banyak benda yang kita belajar hari ni. Okey, silakan. Okey, saya akan buat video khas untuk buat Google Form tu.